Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rusi Imam Syekhuna Ustaz Amran Ahi Khairuddin, tuan-tuan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Jalla wa'ala. Apa khabar semua ya? Sihat ya? Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kita teruskan lagi pengajian kita. Dan saya ucap terima kasih pada Ustaz Amran terutamanya yang sudi pindah jadual ya. Saya tak dapat pada Sabtu yang lepas. Alhamdulillah dapat ke malam ni. Baik, kita muka surat yang ke-114, isu yang ke-27, keliru tentang salatul qasar. Ceritanya, saya tinggal di Bangi dan ingin bermusafir ke Terengganu. Jadi orang Bangi nak ke Terengganu. Saya keluar rumah dan pada jam 2.30 petang sebelum mengerjakan salat zuhur. Jadi dia keluar rumah dulu dalam 2.30 tu sebelum menunaikan salatul zuhur. Dia singgah di Gombak. Bolehkah dia singgah di Gombak tu untuk salat zuhur? Dia nak salat 2 rakaat je, boleh atau tidak? Itu isu dia. Baik, jadi ini bab mana-mana keadaan lah kita keluar sebelum salat sedangkan waktu salat dah masuk. Ya, kemudian kita singgah di mana-mana tempat untuk solat tu, boleh tak kita nak qasar solat itu? Baik. Tuan-tuan, yang pertamanya ialah salatul qasar hanya dibolehkan dalam 2 keadaan. Keadaan yang pertama ialah hanya ketika safar. Itu sahaja. Itu umum untuk seluruh orang. Dan satu lagi yang menjadi khilaf kalangan ulama' ialah bagi orang yang mengerjakan haji ketika berada di Muzdalifah, di Mina. Jadi boleh tak boleh mereka nak qasar salat atas tujuan haji. Bukan isu safar, tapi haji itu sendiri. Jadi kalau kita jemaah di Malaysia ni tidak dibenarkan untuk qasar, tapi di negara-negara yang lain seperti Saudi sendiri mereka qasar. Baik. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ini, ialah qasar solat bagi musafir lebih utama berbanding solat tamam. Ya. Bagi musafir, salatul qasar lebih utama dibandingkan dengan solat tamam mengikut ketiga-tiga mazhab, iaitu Maliki, Syafi'i dan juga Hanbali. Manakala menurut mazhab Hanafi, wajib kita qasar salat. Ya, wajib kita qasar salat bagi musafir. Cuma Hanafi ni mereka tidak membenarkan jamak salat. Jamak salat tak boleh, jamak hanya dibolehkan ketika di Muzdalifah dan juga Mina, tapi di dalam keadaan biasa tidak dibenarkan. Baik. Jadi di sini tuan-tuan sekalian, walaupun salat tamam tu lagi banyak zikirnya, lagi banyak rukuk dan sujudnya, lagi banyak doanya, tetapi mengikut panduan sunnah sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada itu. Baik. Jadi sekarang ni bagaimana dengan isu yang tadi, kita keluar rumah sebelum salat, waktu salat dah masuk, tapi kita tak salat terus. Mungkin kerana kita sibuk ke, atau mungkin kerana kita apa-apalah. Kemudian kita keluar, kita singgah di mana-mana, boleh tak boleh kita nak salatul qasar. Jadi dalam bab ini jumhur ulama' merangkumi keempat ulama' mazhab membolehkan kita qasar salat tersebut. Ya, boleh. Kita keluar pukul 2.30, berhenti di mana-mana, nak salat zuhur qasar, ya dibolehkan. Tapi dengan syarat macam biasalah, kita dibenarkan qasar apabila keluar daripada kawasan kita. Selagi mana kita berada dalam kawasan, maka tidak dibolehkan. Kawasan tu macam mana ya? Kalau saya di Shah Alam tu, keluar dari Seksyen 19 lah.
Okey, kalau tuan-tuan, kawasan ni apa? Kampung lah kan? Kampung apa sini? Payajaras. Kena keluar daripada kampung Payajaras. Barulah dibenarkan untuk qasar. Ataupun kalau Putrajaya tu Prisin 14 ke 9 ke 8 ke, ya. Baik. Cuma ada sebahagian ulama mazhab Syafi'i tidak membenarkan tindakan tersebut. Antaranya murid kanan Imam Syafi'i sendiri, Al-Muzani, dia tak bagi, dan Abul Abbas bin Suraj pun tak bagi. Dan ini merupakan salah satu pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, pun beliau tidak membenarkan orang untuk qasar salat sekiranya keluar setelah masuknya waktu. Okey, clear isu dia kan? Kita dah masuk waktu baru kita keluar dan kita nak qasar. Jadi ada sedikit ulama tidak membenarkan, tapi majoriti ulama membenarkan, ya. Dan Imam Nawawi menjelaskan sebab dia bukan isu solat dah masuk ke belum. Isunya bila kita musafir, kita dibenarkan untuk qasar. Jadi walaupun waktu salat dah dimasukkan, walaupun waktu salat dah masuk. Cuma dalam bab ini tuan-tuan dirahmati Allah, sebaik-baiknya kita tak berbuat demikianlah. Apalagi perbuatan itu takut kita dianggap sebagai mempermain-mainkan salat pula. Kenapa kita tak salat penuh di rumah? Kenapa kita nak musafir dulu baru kita nak salatul qasar? Apalagi ada sebahagian kecil ulama dan sebahagian kecil pun ulama yang besar seperti Muzani, Ibn Suraj, ini ulama yang besar, tidak membenarkan tindakan tersebut. Maka langkah yang paling baik ialah kalau kita keluar rumah setelah masuk waktu salat dan kita singgah di mana-mana, paling baik kita salatul tamam, salat 4 rakaat je, ya. Tapi kalau kita nak salat 2, boleh, tak ada masalah. Ya. Okay, sebentar dulu dalam 2-3 topik kita bincang. Hukum membaca basmalah sebelum membaca surah dalam salat. Ayat imam tadi memang tak baca lah kan. Sebelum Fatihah pun tak baca, apalagi dalam surah At-Tin lagi tak ni. Okay, baik. Dalam bab membaca basmalah, imam di Masjidil Haram dan Masjidin Nabi pun tidak membaca basmalah ketika awal surah. Yang dia buat macam yang tuan-tuan buat, ya. Dalam bab ini sebenarnya ada 4 keadaan. Bukan tak baca dengan kuat, ya, tak baca dengan kuat. Ada 4 keadaan. Keadaan yang pertama ialah hukum membaca basmalah pada awal surah amat digalakkan. Okey, 1, sangat digalakkan. Yang kedua, hukum membaca basmalah pada pertengahan surah. Contohnya kita nak baca ayat inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Ayat yang agak glamour dalam kebelakangan ni kan. Jadi perlu tak kita membaca bismillah? Jadi ini ada khilaf kalangan ulama. Imam Syafi'i kata sunnah kita membaca basmalah, dan Imam Ahmad kata la ba's, nak baca pun boleh, tak ada masalah. Jadi dalam bab ini terbukalah, nak baca pun boleh, tak nak baca pun tak apa. Membaca yang ketiga, membaca basmalah pada awal surah Taubah, itu dimakruhkan tapi tak haram, dimakruhkan. Dan yang keempat, hukum membaca basmalah di pertengahan surah Taubah. Dalam bab ini ada khilaf kalangan ulama. As-Sakhawi, ulama besar dalam bidang hadis, menyatakan sunnah membaca bismillah pada pertengahan surah Taubah. Contohnya kita dah baca surah Taubah dalam 20 ayat, kita pun berhenti. Esok kita nak sambung balik bacaannya pada ayat 21. Sunnah kita baca bismillahirrahmanirrahim baru baca ayat 21. Itu menurut As-Sakhawi. Tapi pandangan itu dibantah oleh Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-Fatawil Fiqhiyah Al-Kubra. Baik. Kita rujuk pada yang pertama je, hukum membaca basmalah pada awal surah sangat digalakkan. Itu saya kata hukum membaca basmalah. Isunya membaca basmalah itu dengan suara kuat ataupun perlahan. Jadi kalau Imam Masjidil Haram dan Masjidin Nabi SAW, saya tak tahulah mereka baca ataupun tidak. Tapi yang pasti secara zahirnya kita tak dengar suara mereka membaca bismillah pada awal surah. Mungkin baca tapi dengan suara perlahan. Mungkin juga tidak baca. Tapi saya ambil kupasan daripada Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Beliau menyatakan dengan terjemahan, kami telah jelaskan bahawa mazhab kami disukai menguatkan bacaan bismillahirrahmanirrahim
ketika membaca Fatihah dan juga surah. Jadi masa baca Fatihah kena baca bismillah dengan kuat, itu mazhab Syafi'i, dan baca surah pun dengan suara yang kuat. Okey. Dan itu kemudiannya beliau menyatakan inilah pendapat kebanyakan ulama kalangan sahabat, tabi'in, fuqaha, qari dan lain-lain. Manakala Al-Mardawi ni beliau ulama Hanbali dan beliau mengarang kitab Al-Insaf. Al-Insaf ni ialah kitab yang mengkaji apakah pandangan terkuat dalam mazhab Hanbali. Sebab Hanbali kan dia ada banyak pandangan. Dan Imam Ahmad ni terkenal dengan ada dua riwayat. Contohnya dia sebut wa an Ahmad fi ihda riwayatihi, dan daripada Imam Ahmad daripada salah satu pendapat beliau. Gitu. Banyak kali begitu Imam Ahmad ni. Okey, baik. Al-Mardawi menyatakan memulakan surah yang dibaca selepas Al-Fatihah dengan basmalah. Amalan ini memang dinaskan. Sebahagian ulama kami menyatakan baca dengan perlahan. Ulama-ulama yang mengupas hal ini mengatakan khilaf adakah dibaca kuat atau tidak sama dengan perbahasan adakah membaca basmalah dengan kuat ataupun perlahan ketika membaca suratul Fatihah. Jadi kalau menurut Mardawi ini, isu baca basmalah ni dengan suara kuat ataupun perlahan ketika membaca awal surah sama je dengan isu Fatihah. Jadi sehingga kalau boleh kita katakan begini, mana-mana orang yang berpegang dengan mazhab Syafi'i, sekira mazhab Syafi'i wajib kita membaca basmalah dengan suara yang kuat ketika suratul Fatihah, maka disunnahkan membaca bismillah dengan suara yang kuat ketika membaca awal surah. Pertengahan surah tak ada sunnah, tapi yang awal surah. Contohnya nak baca surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, maka sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim dengan suara yang kuat. Itu mazhab Syafi'i. Manakala kalau ikut mazhab Hanbali ni, wajib membaca Fatihah, wajib membaca basmalah ketika membaca suratul Fatihah, namun dibaca dengan suara yang perlahan berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dalam isu awal surah. Awal surah pun sunnahnya membaca bismillah, tetapi dibaca dengan suara yang perlahan. Jadi itu beza begitulah. Jadi siapa yang nak pegang Hanbali macam imam, pegang ala Hanbali lah kita katakan. Waalaikumsalam. Dibaca bismillah tapi dengan suara yang perlahan. Jadi bismillah pada Fatihah wajib tapi baca perlahan. Bismillah pada awal surah sunnah tapi dibaca perlahan. Tapi kalau Syafi'i, awal Fatihah wajib dibaca kuat dan awal surah sunnah dibaca kuat. Jadi tak apa, benda ni pilihan masing-masing. Cumanya dalam bab ini saya baca dalam siapa ya? Astagfirullah. Ulama tu sebut kita mesti cuba mengelakkan daripada berlakunya fitnah. Fitnah ni isu begini. Bila kita sujud dan kita nak bangun rakaat yang kedua kan? Nak bangun rakaat kedua ataupun nak bangun rakaat yang keempat, macam mana cara nak takbir tu? Bagi orang yang duduk istirahat. Okay. Jadi ulama Syafi'i dan juga ulama Hanbali sebahagiannya menyatakan sunnah kita duduk istirahat. Jadi kalau kita bangun dari sujud, duduk sekejap istirahat, kemudian baru kita berdiri, macam mana kita nak takbir tu? Kalau mazhab Syafi'i, kena takbir dari awal lah. Bangun dari sujud tu, berhenti duduk tu sekejap je, terus berdiri, semuanya Allahu Akbar. Panjang lah. Nak kena duduk dulu sekejap. Jadi panjang. Jadi dalam bab ini, sebahagian ulama memilih, antaranya Ibn Utsaimin sendiri, yang terbaiknya ialah Muhammad Syekh Al-Munjid, yang terbaik ialah kita takbir Allahu Akbar sampai ke duduk je. Dari sujud tu bangun Allahu Akbar, duduk, berhenti dah, habis dah. Kemudian dari duduk istirahat, berdiri tu tak ada apa, diam je. Nampak tuan-tuan Okay, kita tengah sujud, pergi ke posisi duduk. Allahu Akbar. Habis dah bila duduk istirahat. Dari duduk istirahat, berdiri itu diam je. Okay. Tapi kata Syekh Munjid,
walaupun mereka berpegang dengan pendapat demikian, tapi bagi imam, jika boleh mengelirukan makmum, elakkan. Takutnya imam ni dari sujud Allahu Akbar duduk dulu. Makmum Allahu Akbar dia berdiri dah. Tinggal imam. Jadi kata Syekh, kalaulah benda ini boleh mengelirukan, maka imam tinggalkan kaedah tersebut dan buat kaedah yang kedua. Dan dia ada 3 kaedah, dan 3 kaedah ni pun ada dalam mazhab Syafi'i. Kaedah kedua ini ialah dari sujud ke duduk istirahat tu diam je. Bangun, diam dulu. Dari duduk istirahat ke berdiri, Allahu Akbar. Supaya makmum tidak terkeliru. Tapi mazhab Syafi'i, dari awal lagi, jadi sujud sampai berdiri, Allahu Akbar. Jadi poin dia yang saya nak sampaikan ialah ulama mengajar kita elakkan daripada mengelirukan makmum. Pernah ada satu orang tu dia jadi imam di satu surau tempat kerja lah. 2-3 kali saya berimamkan beliau. Memang begitu tekniknya. Allahu Akbar. Kita pun Allah Akbar bangun, dia tengah duduk istirahat lagi. Jadi kita nampak tu, kita pun terpaksa break lah sebelum berdiri tegak tu. Perlahan je bangun, bagi dia bangun dulu. Jadi itu mengelirukan makmum. Dan memang ada makmum yang mengadu pada saya lah, macam mana imam buat macam ni. Saya pun tak tahulah nak kata macam mana. Saya pun tak tahu hukum lagi masa tu. Okay, jadi begitu juga dengan tempat kita. Walaupun kita tidak membaca bismillah, ini hanya di surau AQS je. Di tempat lain saya yakin kalau imam tempat lain baca bismillah aja kan. Tempat lain kita baca bismillah. Tapi di sini tak apalah, itu kebebasan di peringkat tuan-tuan sekalian. Di sini tak timbul fitnah apa dah. Semua orang belajar. Okey. Oh, masya-Allah. Kadang-kadang, terima kasih banyak Ustaz. Okey. Untuk meraihkan masyarakat. Meraihkan masyarakat ialah sunnah. Dia panggil apa? Salat subuh panjang sunnah. Tapi kalau duduk surau dekat dengan orang kerja airport, memendekkan solat subuh boleh jadi sunnah. Sebab orang nak kejar masa belaka tu. Menyebabkan mereka tak pernah pun buat solat subuh baca surah sejadah dengan insan. Kerana kebanyakan surau, ada satu surau di mana tu dekat-dekat airport tu lah. Dia orang kebanyakannya kerja airport. Separuh kerja airport. Kalau baca surah sejadah dengan insan, habis lah. Jadi mereka meninggalkan satu sunnah menuju sunnah yang lain. At-takhfif fi salah. Meringankan salah li ri'ayatil maslahah, untuk meraihkan kemaslahatan. Alhamdulillah. Jadi sunnah jugalah. Macam orang tanya soalan ni lah tuan-tuan. Satu teka-teki ya. Sunnah Nabi SAW puasa sunat hari apa tuan-tuan? Isnin Khamis ya. Isnin Khamis. Nabi Daud selang sehari. Okey, mana lebih utama? Puasa Nabi Muhammad ke puasa Nabi Daud alaihi wassalam? Puasa Nabi Muhammad, Isnin Khamis. Isnin Khamis. Din seorang kata puasa Nabi Daud. Adakah Nabi Daud lebih hebat daripada Nabi Muhammad dalam misi ni? Dia tapi boleh dijawab lagi. Walaupun Nabi kata sebaik-baik puasa Nabi Daud, dia tak semestinya sebaik-baik itu yang tertinggi. Tapi maknanya antara yang terbaik. Antara yang terbaik. Ataupun boleh jadi juga sebaik-baik untuk orang tertentu. Tapi pilihan Nabi-Nya Isnin Khamis. Puasa Nabi Daud selang sehari. Okey, mana tuan-tuan? Mana lebih baik? Sunnah Nabi Daud ke sunnah Nabi Muhammad? Sunnah Nabi Muhammad Tuan-tuan akan semua pencinta sunnah. Puasa Nabi Daud. Okey, barakallahu fikum. Jadi puasa Nabi Daud lebih baik pada puasa Nabi Muhammad ke Tuan Haji? Dia nak cerita pada sahabat tadi, cerita tu Haji. Barakallahu fikum, kasih banyak. Dia nak kata kalau Haji yang sangat puasa buat senang sehari lah gitu kan. Kasih banyak. Tapi sebenarnya kita terkeliru dalam isu ni. Kita terkeliru. Kita kena kembali kepada asas. Apa maksud sunnah? Sunnah ialah sesuatu yang keluar daripada mulut Nabi, perbuatan Nabi, cerita para sahabat
ataupun cerita para sahabat tentang Nabi, itu perbuatan lah. Ataupun takrir, persetujuan Nabi. Dia ucapan Nabi, perbuatan Nabi dan juga persetujuan Nabi. Jadi bila Nabi sebut sebaik-baik puasa ialah puasa Nabi Daud, itu sunnah lah. Sebab ia keluar daripada mulut Nabi SAW. Maka kata ulama, memang puasa terbaik ialah puasa Nabi Daud, dan puasa Nabi Daud itu ialah sunnah melalui ucapan Nabi. Cuma Nabi tidak mengamalkan sunnah itu atas faktor sunnah yang lain, iaitu Nabi memerlukan kekuatan untuk dakwah. Jadi bila Nabi memerlukan kekuatan untuk dakwah, apalagi setiap Sabtu kan Nabi pergi ke Quba, Nabi ada ziarah, Nabi ada mengatur strategi, Nabi nak bina negara, Nabi memerlukan kekuatan fizikal. Jadi Nabi meninggalkan satu sunnah yang utama, puasa selang sehari, kerana Nabi mementingkan sunnah yang lebih besar, iaitu sunnatul dakwah. Jadi kedua-duanya sunnah sebenarnya, bukannya tak timbullah isu mana lebih baik puasa Nabi Daud ke puasa Nabi Muhammad. Kerana kedua-dua itu merupakan sunnatul Nabi SAW. Cuma ada masa, kata ulama, sunnah perlu ditinggalkan untuk menegakkan sunnah yang lain. Satu sunnah ditinggalkan, ambil sunnah yang lain. Gitu. Seterusnya ialah mengaminkan doa khatib dan berselawat kepada Nabi SAW dalam khutbatul Jumaah. Boleh atau tak boleh? Kalau di Masjidil Haram ni, kita akan terkeliru. Dan jemaah Malaysia pun terkeliru. Kata satu jemaah Malaysia tu, sembang-sembang, orang di Mekah ni solat jenazah tak angkat tangan. Ingat ke tuan-tuan? Tuan Haji ingat tak solat jenazah di Mekah tak angkat tangan kan? Dia mula-mula je Allahu Akbar, baca Fatihah. Allahu Akbar, tak angkat tangan. Allahu Akbar, tak angkat tangan. Maka jemaah Malaysia sembang, orang sini tak angkat tangan, orang Mekah, Madinah pun tak angkat tangan. Jadi saya masa tu dengar, saya kata tak boleh juga kata orang Mekah tak angkat tangan. Sebab sekarang ni yang kita tengok tu, adakah orang Mekah ataupun orang luar dari Mekah. Jadi sebenarnya masa saya pergi ke Mekah hari tu, dalam beberapa minggu yang pertama memang hampir semua tak angkat tangan. Kita solat di sini, kita jumpa jemaah tak angkat tangan. Kebanyakanlah kita boleh perasan kan orang angkat tangan, tak angkat tangan. Adalah seorang dua orang termasuk saya lah antara yang mengangkat tangan. Orang lain semua tak angkat tangan. Okey, baik. Tapi hujung-hujung orang-orang Saudi pun dah mula masuk dah ke Masjidil Haram. Orang dah mula nak buat umrah. Dan kali ini jemaah umrah bertembung dengan jemaah haji. Awal lagi bertembung dah. Sepatutnya dia ada kosong sekejap kan. Ni tak, jemaah Malaysia pun dah masuk awal lagi. Jadi bila orang Saudi dah mula masuk, di situlah kita nampak perubahan. Di Masjidil Haram tu, nampak dah geng-geng jubah putih masuk. Sebelum ni, jarang kita nampak orang geng jubah putih ni. Jubah putih muka Saudi. Datang, lain macam ni. Ni geng-geng baru ni. Ni bukan geng-geng Hanafi, Maliki. Selama ni banyaknya Maliki yang saya nampak. Maliki, Hanafi, Maliki, Hanafi. Bila geng-geng jubah putih ni masuk, Hanbali, barulah nampak salatul jenazah, angkat tangan banyak. Doa angkat tangan. Jadi sebenarnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali angkat tangan setiap kali takbir salatul jenazah. Jadi kata orang Mekah tak angkat tangan tu bukan orang Mekah. Orang luar, yang ni orang mazhab Hanafi dan Maliki tak angkat tangan. Orang Saudi sendiri angkat tangan. Mereka Hanbali. Okey. Dan masa doa khutbatul Jumaah, ramai amin, kuat. Bila imam doa tu, amin. Kita dengar serentak amin. Okey. Jadi mungkin kita khawatir juga orang kata, orang kat Mekah ni, amin kuat lah masa khutbah Jumaat, dia pun nak praktik di Malaysia. Sedangkan yang amin kuat tu, kita kena clarify dulu. Siapa yang amin kuat? Alim atau jahil? Ada timbul lagi isu. Hanbali ke, Maliki ke, Hanafi? Syafi'i confirm tak? Mana ada orang Malaysia dah amin kuat-kuat, kecuali terikut-ikut tu mungkin lah. Jadi kena clarify juga. Yang doa amin kuat tu Hanafi ke, Maliki ke, Hanbali. Ataupun tak ada mazhab mana-mana pun. Cuma dia orang je duk syok amin-amin tu. Okey, dalam bab ini saya dah baca dah fatwa ulama-ulama kontemporari Hanbali. Mereka tak menggalakkan pun mengaminkan dengan suara yang kuat dan serentak. Itu satu benda yang dianggap sebagai bid'ah. Jadi di sini dituntut mengaminkan doa khatib dengan syarat tidak kuat dan tidak serentak beramai-ramai.
Jadi sekadar kita sebut amin, kita saja yang dengar. Ya, amin kita saja dengar ataupun orang sebelah dengarlah sikit-sikit kita sebut amin tu tak ada masalah. Umpamanya kita membaca Quran dalam salatul zuhur dan salatul asar terutamanya. Jadi kadang-kadang orang sebelah tu dengar juga suara kita membaca, tapi kebanyakan tak dengarlah. Jadi begitulah dengan sifat amin ketika mengaminkan doa khatib, ya. Dan juga disunnahkan untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali mendengar nama Nabi. Dengan nama Nabi je sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan. Dan termasuk bila khatib baca innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi tu, habis dia sallu alaihi wasallam taslima, kita pun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tapi dengan suara yang perlahan, disunnahkan, ya, dituntut. Ia tidak dianggap percakapan yang lara ketika khutbatul Jumaah. Tapi perlahanlah. Okey, baik. Dia panggil, tapi dalam majlis ilmu macam ni, tuan-tuan, ulama kata dalam bab selawat kepada Nabi ni ada 3 bahagian. Level yang paling tinggi, dengar je nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita selawat. Level yang ataupun kata ulama, ataupun dalam banyaklah kita sebut, bukannya sekali 2 kali lah. Dah dekat 7-8 kali lah kita sebut nama sallallahu alaihi wasallam pada Nabi pun dah memadai dah. Asalkan janganlah sekali 2 kali, tapi dah 7 kali 8 kali tu. Kemudiannya kalau ustaz tu asyik dia sebut nama Nabi banyak kali pun, kita diam pun tak apa dah. Okey dah. Ataupun kata sebagian ulama, ini yang paling kurang lah, adalah sekali kita sebut, okey dah. Sebab mungkin kita nak fokus pada ilmu. Jadi kalau selalu diselang-seli dengan selawat tu, mungkin akan hilang fokus kita sebab kita nak buat catatan dan sebagainya. Maka sekalipun sudah memadai. Cuma dengan sedikit pesanan, mendengar nama Nabi itu tak semestinya ustaz itu menyebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tu dia sebut Nabi satu ketika, tak sebut pun, ustaz tu tak sebut pun sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tu hanya sebut Nabi atau Nabi Muhammad, pun kita sunnah sallallahu alaihi wasallam. Sebab biasanya orang bila ustaz tu sallallahu alaihi wasallam baru dia nak sebut. Sebenarnya dengan nama Nabi, dengar je nama Nabi. Nabi satu ketika sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan penyampai pun kena selalu sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia berulang 2-3 kali dalam satu ayat, barulah boleh dia nak baca sekali atau 2 kali, okeylah. Baik, itu adab kita. Tapi bagi pendengar dapat beberapa kali, walhamdulillah. Walhamdulillah. Dalam khutbah sebaik-baiknya kita dengar je nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita selawat. Sebab jarang-jarang je nama baginda disebut. Jadi kita selawatlah. Okey, kita buka perbincangan, tuan-tuan. Tak perlu angkat tangan. Jadi doa tu tak perlu angkat tangan, tapi mungkin boleh diangkat jari telunjuk sebagai satu isyaratul doa. Tapi saya pun keliru juga. Kita ni saya tunjuk jari telunjuk lah. Tapi bila imam mula, Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin, kita pun tetap ada. Aku tak setuju yang ni dalam hati. Dia balik macam mana lah nak doa sebab dia mula dengan benda tak best kan. Aku mohon dan bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu tak best dah. Ada seorang senior saya dan dia orang pondok. Memang orang pondok lah, pure Asy'ariyah lah. Pure Asy'ariyah. Tapi menariknya, beliau pernah jadi nazir satu masjid. Dan saya pernah dengar dia khutbah. 2 kali kot saya dengar dia khutbah. Dia tak baca yang tadi. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin. Dia tak baca yang tu. Dia lompat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma. Saya terkejut, ini Asy'ariyah ni. Pun tak baca. Jadi saya pun belajar dengan beliau, saya pun lompat terus macam tu. Tak baca binabiyyikal amin, tapi bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma. Gitu, Allah Allah. Oh, buang. Astagfirullah. Dia lompat terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tak apa. Tak penting khutbah. Khutbah semua kena baca je pun.
Dan bila time doa untuk raja pun saya pun tak faham. Ada khabar. Saya pun tak tahu lah, saya memang tak doa yang tu. Tapi bila dah angkat musim itu baru saya angkat jari balik. Ini aku nak doa dah yang ni dan mati. Tapi awal-awal tu tak best dalam doa. Saya buat tak tahu je. Amin pun tak. Seriously, amin pun tak. Allah Alam. Ada soalan ni? Jadi? Dah sampai rumah? Dia dah penat ni kan. Nak berhenti pun payah kot kan. Jazakallah khairah tu Haji. Jazakumullah khairah. Dia gini. Kalau seorang, tu Haji seorang je kan. Saya kena sebut jazaka. Ka tu kamu seorang. Semoga Allah memberi balasan yang baik pada Tuan Haji. Tapi sebab Tuan Haji lebih berusia daripada saya kena ubah sikit. Jazakumullahu khairah. Dalam bahasa Arab tu dipanggil ucapan memuliakan seseorang yang lebih berusia dan lebih berilmu. Jadi kalau Ustaz Amrah ni, kita dua-dua lah kita ambil berilmu dan berusia. Daripada saya lah, lebih berusia daripada saya. Jazakumullahu khairah. Tapi last sekali saya jumpa siapa pun jazakumullahu khairah. Saya biasakan begitu. Kalau contohnya saya nak sembang, tapi yang ni saya tak biasa. Sahabat saya dari Indonesia, iklan sekejap tu Haji. Kalau kita sebut entah je. Kalau saya dengan Khairuddin ni sebaya. Saya biasa sebut nama, tapi kadang-kadang saya tukar lah sikit. Entah dah makan belum? Tapi sahabat saya Indonesia dia tak sebut entah, dia sebut entum. Tanda memuliakan orang dia guna lafaz jamak. Entum ni kamu yang ramai. Tapi artinya yang mulia. Anda yang mulia. Antum dah makan belum? Seorang je. Itu cara dia lah. Macam kita sebut Assalamualaikum, kita tak baca Assalamualaikum. Walau boleh je Assalamualaikum. Kita baca Assalamualaikum. Kes jamak ni, jamak dibenarkan dalam apa-apa keadaan yang menyulitkan. Menurut mazhab Hanbali dan menurut mazhab Syafi'i dibenarkan untuk beberapa keadaan yang menyulitkan. Dengan khilaf kalangan ulama Syafi'i lah. Jadi dia bukan isu safar je. Safar, mazhab Syafi'i memang boleh jamak. Walaupun tak digalakkan. Tapi kalau kita tidak safar pun, kita berada di rumah pun boleh jamak. Jadi dalam isu tadi, kalaulah dia tak boleh nak berhenti dah memandangkan anak kecil lagi, isteri dah kepenatan, kalau berhenti nanti anak pun dah mula meragam atau cucu dah meragam. Dia kata tak apalah, kita balik rumah dululah. Campur dengan ada yang sakit perut, tak selesa perut sebagainya. Okey, insya-Allah kita dibenarkan balik ke rumah dahulu. Sampai di rumah, kita belum lagi salat zuhur dan asar. Ni takhir lah ni kan. Maka bila sampai rumah, kita dibenarkan untuk salat jamak takhir. Zuhur dulu baru asar dengan syarat 4 rakaat. Jadi tak boleh dua-dua lah. Sebelum sampai kawasan, bukan sebelum sampai rumah ya. Sebelum sampai Paya Jaras kawasan, kita boleh lagi solat dua-dua. Kita berhenti di Al-Mina sebagai contoh, boleh lagi solat dua-dua. Tapi bila dah sampai kawasan kita, dah sampai ke surau AQS ke, dah sampai ke rumah ke, maka nak tak nak 4. Allah Alam. Jadi jamak takhir boleh di rumah, tapi tak boleh qasar sahaja. Baik, terima kasih. Macam mana? Jazakumullah khairah Tuan Haji. Dia yang paling penting dalam bab rapat saf ni ialah tumit belakang kena sama. Itu nombor 1 sebenarnya. Jadi bila tumit sama, itu kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua baru isu rapat tak rapat. Maka dalam bab rapat tak rapat ni ada ulama yang kata kalau tak rapat sangat pun okey. Kita tengok orang tu badan dia besar dan dia berpeluh-peluh di tempat yang tak ada aircon. Kalau kita pergi himpit dia lagi mahu dia solat dalam keadaan stres kan, maka tak apalah, kita tak rapat. Ataupun kita ada orang yang mana dia tak selesa orang rapat, dia pun beritahu boleh tak jauh sikit, dia kurang selesa dengan kalau rapat sangat sebab faktor fizikal dia juga, maka tak apalah, kita jauhkan sikit. Tapi dalam keadaan biasa, yang terbaiknya ialah memang bahu tu rapat. Dan kalau boleh kaki rapat, ya, bahu dan kaki tu sendiri kena rapat. Buka tu cantik. Dia tak boleh buka kaki tu luas sangat.
Tapi bila itu bukan kriteria yang paling utama. Yang utamanya tumit belakang kena sama. Yang kedua, kalau dia boleh rapat-rapat, tapi kalau ada orang dia tak selesa rapat, mungkin dia pernah kena COVID 2 kali, dia pun trauma lah, sampai sekarang trauma lagi, dia pun minta jauh-jauh lagi dengan dia, tak apalah kita raihkanlah dia. Tak payahlah kita nak impik dia. Allah Alam. Tapi sekarang ni saya tak tahulah ada lagi korang takut dengan COVID. Khairi pun dah umum kan, tak perlu pakai pelitup muka di tempat tertutup kan. Jadi saya pun pelik kalau ada lagi orang duk pakai sejadah besar-besar sampai kita nak rapat dengan dia pun payah. Di Mekah serapat-rapatnya dalam 2 minggu pertama tu macam ni solat. Kiri kanan orang batuk, kiri kanan depan belakang, dari awal solat sampai hujung solat. Saya yang kaki batuk di Malaysia ni, alhamdulillah saya seorang tak batuk. Bukan saya seorang, tipulah. Saya antara orang yang tak batuk. Padahal saya, kalau tuan-tuan perasan, nak mula kuliah batuk, nak tidur sikit batuk. Jadi ada orang yang Allah buat begitu. Bukan saya seorang ya, ada orang Allah buat jenis sakit perut, sampai di Mekah tak sakit perut. Jenis suka buang air kecil, sampai di Mekah tak buang air kecil, boleh tahan 2-3 jam pun. Ada orang yang Allah bagi macam tu. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Ada orang yang mana jenis tak tahan lama solat, 2-3 jam boleh solat lagi, bertahan solat. Itu kelebihan yang Allah berikan, yang harus kita syukuri. Dan bukan untuk dibangga-banggakan lah. Sebab bukan saya seorang jadi macam tu. Ramai orang ada kelebihan yang masing-masing. Setiap orang ada kelebihan. Allah Alam. Okay. Dengar. Betul. Kat mana tu Haji? Okey. Ya. Jazakumullah khairah. Haji pesara tentera? Ada sikit-sikit macam mana? Jazakumullah khairah. Terima kasih banyak Haji. Terima kasih banyak. Okey. Oh. Dia suara. Okey. Jazakumullah khairah. Kita nak ikut imam ni, kita ikut imam habis dulu, imam sampai dulu posisi berikutnya, ataupun kita dengar suara takbir. Dalam bab ini, saya tengok dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali lah yang saya tengok. Hanafi, Maliki saya tak tahu. Takbir ini nak tak nak dia mesti bermula dengan bermulanya pergerakan dan berakhir bila berakhirnya pergerakan. Kecuali dalam kes isu yang tadi, sujud nak bangun ke rakaat kedua dan sujud nak berdiri ke rakaat keempat tu. Bila mula takbir, bila berakhir takbir. Tapi yang lain semuanya bermulanya pergerakan sehinggalah berakhirnya pergerakan. Jadi kalau orang depan, dia boleh tengok imam. Dan tengok imam ni satu benda yang digalakkan dalam beberapa keadaan.
Tak ada masalah tengok imam dia tak halang khusyuk. Jadi kalau kita tengok imam dah sampai ke sujud, baru kita turun sujud. Tapi bagi orang belakang, panduan dia dua je. Panduan dia ialah makmum di hadapan, dan panduan keduanya ialah yang paling utama suara imam. Jadi kalau imam ni takbir ala kadar, itu yang jadi makmum kacau tu. Contohnya imam nak turun sujud, Allahu Akbar, tapi tak siap lagi, duduk berjalan perlahan lagi. Makmum dah sampai ke bawah dah. Jadi itu mengelirukan. Maka paling baik imam bermulanya pergerakan dah mula takbir sampailah berakhirnya pergerakan, dan sekiranya imam mengalami masalah daripada sudut nafas pendek, maka imam bolehlah takbir tu dah dekat-dekat nak turun ke, turun dulu baru Allahu Akbar sebagai contoh. Boleh juga begitu. Wallahualam. Makmum memang begitulah, tengok dan dengar. Saya ada dengar satu yang fitnah dekat masjid. Kalau solat pakai seluar sah, tapi bentuk macam Yahudi dan Nasara. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan betul baca satu hadis. Betul hadis. Hadis apa tu? Peliknya. Nak kena tahu hadis apa dia guna tu. So dia baca Bakfi. Dan dia kata Rasulullah memang kalau solat memakai pakaian kain. Dan seluar ni besar tapi mengikut Yahudi dan Nasara. So saya macam tergambar. Sebab dia baca satu. Ngarut Ustaz. Mana boleh macam tu? Dia tak nampak pakai kurta. Ya. Yalah. Jazakumullah khair. Kita elakkan seluar singkat tu dengan baju yang kecil, kita elakkan. Tapi dalam bab memakai seluar tak ada masalah pun. Tak ada isu langsung bab pakai seluar dalam solat ni. Itu ambil sunnah mana pula tu. Tapi menarik kalau kita dapat cek hadis. Masalahnya kat mana cari hadis tu kan? Oh ya. Yeah. Dia muda lagi ke dah berusia? Akan dapat tahu dia punya pegangan dia tu. Hadis dia tu lagi cantik lah. Itu cerita zaman Nabi dulu. Zaman Nabi dulu orang miskin ramai. Jadi kadang-kadang mereka pakai sehelai kain je. Sebab tu dalam Bukhari dia bawa hadis bincang tentang solat dengan mengenakan dua helai kain. Lepas tu bab lain pula solat dengan mengenakan sehelai kain. Sebab miskin dia pakai sehelai kain je. Dari bila sehelai kain ni maknanya atas sikit pada lutut, bawah sikit daripada atas sikit pada pusat, bawah sikit daripada lutut. Itu tak ada masalah kain sarung, tak ada isu kain sarung. Dan masa zaman Nabi tu kedudukan masjid kan tak besar lagi. Jadi orang perempuan solat belakang kaum lelaki dalam jarak tak jauh. Tabir pun tak ada. Jadi bila kalau wanita angkat kepala dulu, tak cantiklah nampak lelaki sujud dalam kain yang pendek tadi. Tapi kalau dah kain sarung, dengan kedudukan wanita pun jauh, tak nampak-nampak apa dah. Sekarang ni masjid sekarang ni. Kecuali kembali kepada zaman dulu tu, style macam tu. Jadi kadang sekarang tak ada isu pun wanita nak angkat kepala dulu daripada lelaki. Itu isu kes-kes tertentu sahaja. Allah Alam. Okey. Okey. Kalau ikut hukum mazhab Syafi'i tak ada masalah. Sebab tahiyat awal sendiri pun sunat. Jadi bacaan dia pun sunat. Tapi mazhab Hambali dia kata wajib bacaan ni. Maka cara yang terbaik tu Haji, wallahu alam, baca dulu, baca dan naik bila sampai paling kurang lah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah naik. Sebab confirm selawat tu tak wajib. Confirm dah. Selawat hanya wajib dalam tahiyat akhir menurut kebanyakan ulama. Baik. Jadi bila imam dah naik awal, kita baca laju sikit sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita terus naik. Wallah alam, gitulah. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairah. Nanti kita bincang balik yang tu kat mana dia punya sumber dia tu. Baik. Ada soalan ni? Tak apa tak Haji. Ya. Betul. Terima kasih banyak Haji. Jazakumullah khairan. InsyaAllah markah penuh belaka insyaAllah. Cuma saya pun nak kena study dululah apa isu mendahului imam tu. Sebab dia perbahasan tu kompleks sikit. Jadi saya kena study, kena buat tulisan sikit. Mazhab ni macam mana kalau mendahului imam tu. Allah Alam. Terima kasih banyak. Mungkin soalan yang 1, 2 terakhir. Kau. Ada yang terakhir ke? Okay, tak ada So kita buat rumusan lah pada perbincangan hari ni. Banyaklah kalau benda kita nak bincangkan tentang solat ni. Dan bila kita lihat bila kita jumpa dengan pelbagai mazhab, lagilah pelbagai cara solat. Lagilah pelbagai, sampai pening kita dengan kaedah solat masing-masing ni. Dan sampai kadang-kadang kita keliru, kita tengok dia ni, mazhab dia kot. Padahal mazhab dia pun tak menyarankan demikian. Mazhab dia pun tak cadang demikian. Tapi, ialah samalah dengan kita orang di Malaysia, yang kebanyakan bermazhab Syafi'i, pun tidak solat dengan cara mazhab Syafi'i. Begitu jugalah dengan negara lain. Walaupun mereka bermazhab Maliki, mereka pun tak mengikut cara Maliki yang betul. Sebahagiannya, bukan semualah, sebahagiannya. Begitu dengan Hanbali, begitu juga dengan Hanafi. Jadi maknanya bila kita tengok orang lain solat tu, cara dia sekian-sekian, tak semestinya itulah tuntutan dalam mazhab mereka. Contohnya Hanafi. Hanafi ni bagi mereka i'tidal dengan duduk antara dua sujud ni, kalau tak ada tamakninah pun tak apa. Sebab tu kalau kita tengok dia orang bangun tu, bangun ala kadar je, tak tegak pun. Rukuk tu bangun separuh, tak sampai diri tegak, terus mereka turun sujud. Dan sujud dia ke duduk antara sujud pun naik, turun balik. Dan kita pun ni, apa dia solat ni? Sebab mereka menganggap duduk antara dua sujud dengan i'tidal tu sebagai rukunun fasil, rukun pemisah je. Dah dapat bangun sikit pun jadilah, tak ada tamakninah pun tak apalah. Okay. Tapi persoalannya, adakah itu tuntutannya? Jawabnya tidak. Itu bukan tuntutan dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi hanya menyatakan i'tidal dengan duduk antara dua sujud tidak perlu tamakninah. Tidak wajib daripada sudut hukum. Tapi dari sudut pengamalan, adakah itu yang disarankan oleh ilmuwan mereka? Tidak. Macam mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i, kita kata apa sebagai contoh, boleh tak kita nak takbir Allahu Akbaru Kabira? Boleh. Mazhab Syafi'i bagi kita takbir Allahu Akbaru Kabira ataupun Allahul Akbar. Terang-terangan mazhab Syafi'i bagi sebut Allahul Akbar. Tapi adakah digalakkan? Tak digalakkan. Ia hanya cerita boleh daripada sudut hukum. Tapi bab galakan tidak digalakkan untuk berbuat demikian. Macam subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Boleh tak baca wa bihamdih itu? Boleh, sebab ada sebahagian ulama pun kata boleh menyarankannya. Lagipun dia hanya bacaan je pun, bukan wajib.
Takkanlah baca wa bihamdih maka dianggap haram, berdosa sebagainya. Tapi adakah digalakkan membaca wa bihamdih? Menurut hadis dan menurut majoriti ulama tidak digalakkan. Imam Syafi'i pun hanya kata subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la tanpa ada wa bihamdih. Imam Nawawi kata ada beberapa ulama, dia senarailah sikit nama ulama yang menyarankan kita baca wa bihamdih. Itu sebahagian kecil, sebahagian besar tak menyarankan kita baca wa bihamdih. Jadi isu boleh, cerita lain. Isu digalakkan, cerita lain. Bila ulama fiqh bincang, ulama fiqh akan bincang boleh tak boleh, haram, makruh, wajib. Itu perbincangan mereka. Tapi bila masuk ke dalam lapangan ulama hadis ataupun ulama sunnah, mereka akan bincang manakah yang lebih menepati kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya, tuan-tuan, sebagai akhir, Imam Nawawi, saya baca kitab Majmu' semalam. Alhamdulillah saya baca hampir semualah bab kitabus salah. Kitab Majmu' tu beratus muka surat. Hampir semualah saya baca, alhamdulillah. Jadi Imam Nawawi kata dalam bab mengangkat tangan ni, angkat tangan masa takbiratul ihram, nak turun rukuk, nak bangun dari rukuk dan bangun dari apa satu lagi? Dari tahiyat awal. Di antara dua lah. Sama ada bangun dari tahiyat awal atau bangun ke rakaatnya ketiga. Saya rasa lebih tepat bangun ke rakaat ketiga. Sebab tahiyat awal ni boleh berlaku 2-3 kali kan? Okey, baik. Imam Nawawi kata, isu ni kita kena ambil berat. Dia kata, isu ni kita kena ambil berat. Jangan siapa pun pandang ringan dalam bab mengangkat tangan. Buat tak tahu je bab angkat tangan, ikut dan je angkat tangan. Tak angkat tangan, ikut dan dia je. Kalau dia mazhab Hanafi, tak apalah, angkat tangan tu mula-mula je. Yang lain semua tak angkat tangan. Tapi kalau kita bermazhab Syafi'i, kalau kita ikut cara Bukhari, kalau kita bermazhab Hanbali, maka kita kena ikut betul-betul cara hadis Nabi itu macam mana sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata benda ni benda yang besar, benda yang dibincangkan dalam hadis, benda yang dibuat oleh ulama, maka jangan kita ambil enteng isu mengangkat tangan ketika tempat-tempat sekian. Sehingga kan Imam Bukhari mengarang satu kitab yang khusus lagi, kitab yang nipis, Juz'u Raf'ul Yadaini fi Salah. Juz'u mengangkat tangan ketika salat. Untuk membantah golongan yang menyatakan tak perlu angkat tangan bila bangun dari rukuk. Kan ramai juga yang tak angkat tangan bila bangun rukuk. Ramai. Hanafi confirm tak angkat tangan. Tapi ada aliran tu takbir arti ihram angkat tangan, turun rukuk angkat tangan, tapi bila bangun dari rukuk tak angkat tangan. Saya tak tahu itu aliran yang mana. Sebab kalau Hanafi dia angkat mula-mula je, yang lain tak angkat. Kalau Syafi'i dan Hanbali mesti angkat dalam 4 keadaan tadi. Jadi Imam Bukhari buat satu kitab yang khas untuk ambil berat tentang sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pun amalan kita, cerita lain. Ceritanya kena ambil berat tentang salat ni. Tak boleh kata, alah, isu biasa je pun. Doa, contoh kita katalah doa kunut. Doa kunut. Waqini syarra ma qadaika, waqini birahmatika syarra ma qadait. Alah, benda biasa. Tambah birahmatika pun masalahnya. Dan jauhilah kami dengan rahmat-Mu ya Allah daripada benda-benda yang buruk. Apa salahnya tambah birahmatika? Tapi kalau ulama, orang yang betul-betul belajar hadis, tak boleh. Persoalannya Nabi baca tak baca birahmatika? Tengok balik hadis-hadis Nabi, terutamanya hadis daripada Ali, memang semuanya waqini syarra ma qadait. Tak ada pun waqini birahmatika syarra ma qadait. Jadi ulama bahas terlalu perinci. Wa innahu la yazillu man walaika, innahu ada wa ke tak ada wa? Ulama bahas lagi ada wa ke tak ada wa? Kalau dia fikir balik, ikutlah nak berwa, tak ada wa sikit tu je takkan masuk neraka. Kod isu wa. Bukan isu masuk neraka tak masuk neraka. Isunya Nabi baca tak baca. Ada wa tak ada wa. Demikian ulama mengambil berat. Tiba-tiba muncul golongan yang tak apalah, mana-mana pun boleh lah. Tak boleh lah. Allah Alam, minta maaf banyak tuan-tuan. Terima kasih banyak Tuan Haji terutamanya dan semualah yang memberikan sembasaran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.